Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'ah. Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Dan apabila mereka, yakni orang-orang munafik, berjumpa dengan orang-orang yang telah beriman, mereka mengatakan kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri dengan syaitan-syaitan mereka, lalu mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama dengan kamu, sesungguhnya kami bermain-main sahaja. Allah Subhanahu wa taala main-mainkan balik mereka dan memanjangkan mereka di dalam kesesatan ya'mahun, yang menyebabkan mereka tak nampak kebenaran. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 14 dan ayat ke-15. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah tafsir kita yang lepas. Mudah-mudahan dengan kuliah tafsir kita pada malam ni mendapat berkatan sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita ada baca ayat yang ke-13 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sebut dekat kita orang munafik ni ada beberapa tindakan ataupun perangai-perangai orang munafik yang kalau kita jumpa mereka, kita nampak perangai ni, kita kena tegur orang munafik. Yang pertamanya, kita nampak diorang ni adalah golongan yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Bila kita jumpa diorang, kita kena bagi pesanan kepada diorang, la tufsidu fil ard, jangan kamu lakukan kerosakan di atas muka bumi. Bila kita sebut macam tu, orang munafik ni dia nak tunjuk macam dia betul, dia nak tunjuk, dia tak nak gambarkan yang ini salah. Tindakan orang munafik, dia mengatakan innama nahnu muslihun, sebenarnya kamilah orang yang melakukan islah, pembaik bumi. Bila kita kata pada orang munafik jangan kamu buat maksiat, dia kata yang maksiat kami buat ni sebenarnya kebaikan. Kalau kita kata pada dia orang jangan kamu lakukan kezaliman, dia orang kata sebenarnya nampak zalim, sebenarnya kami buat itulah keadilan. Ini panggil orang munafik. Dia pusing balik ayat tu sebab nak cover line, nak bagi orang tak perasan kejahatan yang diorang lakukan. Tapi walau bagaimanapun Allah SWT pesan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kalau kamu nak tahu orang-orang yang melakukan kerosakan, mereka lah, orang munafik itulah golongan yang melakukan kerosakan. Tapi mereka lakukan kerosakan tu mereka tak sedar. Orang yang melakukan maksiat ni, kalau dia mula-mula sekali buat maksiat dan dia rasa bersalah bila dia buat maksiat, yang tu masih mukmin lagi. Masih mukmin lagi. Kita ni orang surau, orang masjid, tak pernah buat maksiat, tiba-tiba buat maksiat. Bila kita buat maksiat, kita punya jantung berdegup kuat, duk-dak berasa tu kan. Kalau rasa tu maknanya ada iman lagi lah tu. Tapi kalau kita buat satu maksiat dan kita rasa tak bersalah pula dengan maksiat yang kita buat, jantung tak berdegup, rasa pula rasa nak cerita ke orang pula maksiat aku buat, dia bangga pula dengan maksiat yang dia lakukan. Kalau ada sifat sebegini, sifat itu menandakan orang itu sudah jadi munafik. Alhamdulillah. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata la yashurun, mereka lah golongan yang melakukan kerosakan, tapi masa mereka lakukan itu mereka tak sedar. Dia rasa mungkin tak bersalah. Kalik sangat dengan
Maksiat radik sangat dengan kezaliman, sampai maksiat dan kezaliman itu dianggap sebagai satu kebaikan. Ini problem orang munafik. Satu. Yang keduanya, orang munafik ni bila kita jumpa diorang ni tindakan diorang ni nampak sangat tak beriman. Tindakan diorang nampak sangat diorang tak beriman. Jadi sifat kita bila kita jumpa dengan mereka, kita kena pesan pada mereka, iaitu aminu kama amanan nas. Wahai orang munafik, kamu kena beriman seperti mana beriman manusia-manusia lain. Maksud manusia di sini sahabat-sahabat Nabi. Macam Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Al-Awwam, dan macam-macam lagi sahabat Nabi. Kita kata boleh orang munafik, daripada kamu jadi macam ni, baik kamu jadi macam sahabat Nabi, macam Bilal bin Rabah. Tapi problem orang munafik, ada jawapan juga. Ada jawapan dia orang kata, anuk minu kama amanas sufaha. Takkan kot kita nak beriman macam orang-orang bodoh. Dia pergi kata Bilal bin Rabah tu bodoh. Dia pergi kata Abu Bakar As-Siddiq ni bodoh. Dia pergi kata Umar Khattab tu bodoh. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib ni bodoh. Sebab apa? Sebab dia orang kata kalau kita tengok Bilal bin Rabah, dia masuk Islam dalam keadaan dia tu hamba, duit tak ada. Sepatutnya bila masuk Islam makin kaya lah. Dia nampak duit tu, point dia duit. Jadi bila nampak duit, barulah dikatakan sebagai untung. Jadi kalau miskin, bodoh kata dia. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam kan. Abu Bakar As-Siddiq duduk dengan Nabi SAW. Duit banyak, asal kaya jadi miskin. Sebab apa? Sebab habiskan duit untuk merdekakan hamba-hamba. Ada hamba-hamba tu, Nabi Abu Bakar As-Siddiq pergi jumpa, beli hamba ni dan merdekakan hamba. Miskin Abu Bakar As-Siddiq. Disebabkan miskin tu, orang munafik kata Abu Bakar As-Siddiq ni adalah orang yang bodoh, kata orang munafik. Allah Ta'ala kata ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kalau kamu nak tahu orang bodoh sebenar, ni lah orang munafik kalau bodoh sebenarnya. Sebab apa kita kata orang munafik ni bodoh? Sebab orang munafik ni, diorang ni nampak kehidupan di dunia, tapi diorang tak fikir apa nak jadi di akhirat nanti. Itu problem ya. Kita kalau sama-sama kita ni, kita ada anak sebagai contoh, kita akan simpan duit pada hari ni untuk anak kita masuk sekolah akan datang. Kita tengok anak kita tengok anak aku ni besar-besar nanti dalam 11 tahun, 12 tahun nanti nak masuk universiti. Jadi nak masuk universiti ni kena ada duit. Jadi kita simpan duit daripada sekarang. Kita fikir masa depan. Orang yang fikir masa depan ni orang bijak. Tapi kalau orang tu tak fikir masa depan anak dia, nanti anak nak masuk sekolah 15-11 tahun akan datang, dia tak fikir, dia habis dia duit. Bila time anak masuk sekolah tak ada duit, mula dia jam. Yang ni orang bodoh, orang tak pandai. Kita fikir masa depan, yang 11 tahun, 12 tahun ni pun sudah dipanggil sebagai orang bijak. Lebih-lebih lagi dah dipanggil sebagai bijak kalau kita fikir bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Itu lagi-lagilah kita kena fikirlah. Jadi Allah SWT nak gambarkan orang munafik ni bodoh. Sebab apa? Sebab bodohnya orang munafik, dia fikir sekarang, dia tak fikir apa nak berlaku di akhirat nanti. Ni bodohnya orang munafik. Ni pesanan Allah SWT kepada kita. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran lah daripada dua ayat yang kita telah kupas dalam kuliah lepas. Hari ini insya-Allah kita nak sambung ayat ke-14. Insya-Allah kalau boleh lajak sampai ayat ke-15. Ayat yang ke-14 ni Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila berjumpalah mereka, iaitu orang-orang munafik, dengan orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan amanna, kami beriman. Tetapi apabila mereka berjumpa dengan syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini bersama dengan kamu wahai syaitan, dan kami dengan orang Islam yang kami kata amanah tu mustahzi'un, main-main dia, kata orang munafik. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak cerita satu lagi perangai orang munafik. Kita dah sebut hari itu 2, ni kita sebut pula yang ketiga pula. Orang munafik ni dia orang suka bermuka-muka. Bila dia jumpa orang beriman, dia akan gambarkan macam dia beriman. Tapi bila dia jumpa dengan orang kafir, dia akan tunjuk yang dia tu sebenarnya kafir. Ni orang munafik. Pertemuan ni dia bukan semuanya buruk. Bukan semua pertemuan ni buruk. Ada pertemuan itu terpuji. Kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nyatakan golongan yang akan mendapat bayang-bayang arasy Allah Subhanahu wa taala di hari tiada bayang-bayang melainkan bayang-bayang arasy Allah taala. Antaranya adalah orang yang bertemu kerana Allah. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun zallamahumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan kata Nabi. 7 golongan yang akan mendapat bayang-bayang Allah Subhanahu wa taala di hari tiada bayang-bayang kecuali bayang-bayang Allah. Siapa dia? Yang pertamanya kata Nabi sallam, imamun adilun. Pemerintah yang adil. Pemerintah yang adil hari ini nak jumpa susahlah. Macam mana nak jumpa yang adil hari ini tak ada. Susahlah, kalau ada pun susah sangat Tapi zaman dulu ada macam Umar Al-Khattab, Umar Abdul Aziz, ni tokoh-tokoh pemerintah yang adil. Mereka memberikan hak kepada mereka yang berhak. Sebab Nabi SAW sebut yang dikatakan adil itu adalah innallaha a'ta kulli haqqin haqqah. Allah Taala memberikan hak kepada mereka yang berhak. Kalau rakyat bawahan ada hak, dia bagi hak rakyat. Dan dia sanggup bermiskin semata-mata nak tengok rakyat dia kenyang. Ini berlaku pada pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kan. Ini pemerintah yang adil. Pemerintahan Umar Abdul Aziz walaupun dapat tekanan daripada Bani Umayyah pada masa itu. Umar Abdul Aziz ni dia duduk dalam pemerintahan dinasti Umayyah, pemerintahan monarki. Dia nak ubah sistem tu tapi tak boleh sebab kerajaan yang bawah dia tu kecil nak banding dengan kekuasaan di atas. Jadi dia tak boleh nak buat apa-apa. Tapi dia kekalkan dengan pemerintahan tu dan dia sekat. Dia sekat segala duit-duit yang boleh sampai kepada golongan-golongan bangsawan, dia sekat. Bukan sekadar dia sekat, bahkan dia sendiri tu pun mengurangkan gaji ni. Ni hebat Umar Abdul Aziz. Hebat. Umar Abdul Aziz ni dia khalifah. Punya hebat khalifah nama Umar Abdul Aziz ni tak ada duit nak beli buah apple. Tu gambaran dia. Tak ada duit nak beli buah apple, tak ada duit. Ada satu ketika Umar Abdul Aziz ni dia tengok ada orang makan buah apple. Dia terliur nak makan buah apple juga. Dia pun sembang lah dengan dia punya pegawai-pegawai lah. Aku tengok orang makan buah apple, terliur aku nak makan buah apple. Jadi salah seorang pegawai tu boleh dengar, pegawai ni beli sungguh buah apple. Beli buah apple bagi pada dia. Dia ni bila orang tu bagi tak nak ambil. Dia kata tak nak ambil buah apple yang kamu bagi. Dia kata ambil lah, aku bagi hadiah. Dia kata hadiah aku tak nak terima hadiah sebagai khalifah, sebagai pemimpin kerajaan. Aku tak nak terima hadiah. Hamba Allah tu pula bagi tahu, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima hadiah. Abu Bakar As-Siddiq terima hadiah. Takkan kamu tak terima hadiah? Kata Umar Abdul Aziz, nisbah kepada mereka adalah hadiah. Tapi kalau nisbah kepada aku adalah rasuah. Tu nak cerita dia sampai tahap tu lah. Dia beringat dalam pemerintahan. Yang ni pemerintah yang adil. Al-Imamul Adil, pemerintah yang adil. Pemerintah macam ni betul-betul dapat bayang-bayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan bagi kemuliaan orang-orang sebegini. Hari ni nak cari wallahu a'lam ada ke tidak. Yang ada pada hari ni makin merembat lagi ada lah. Cari kaki rembat berlambak, nak cari kaki nak bagi duit korang susah. Tu beza. Kadang-kadang dia nampak dia bagi korang tapi kat belakang dia rembat juga. Biasalah nampak projek bagi duit kepada rakyat, bagi beras. Bagus bagi beras ni, tapi bagi beras tu 10 kilo. Yang 20 kilo dia rembat dah kat belakang. Contohnya macam itulah berlaku. Tapi nak cari macam Umar Abdul Aziz susah. Memang susah insya-Allah. Baik. Satu, antara lain Nabi Muhammad SAW sebut syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang seronok sangat datang masjid. Anak muda yang seronok sangat buat ibadat. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda seronok buat ibadat. Selalunya yang kuat buat ibadat ni orang tua. Orang muda ni kurang sikitlah buat ibadat. Orang muda ni rempit boleh lah, angkat-angkat tayar, pergi fun fair. Tu orang muda lah tu. Kalau orang tua main fun fair teruk. Kalau orang tua angkat tayar teruk. Sebab kaedah orang tua ni masjid. Kaedah orang tua ni buat ibadat. Kaedah orang muda dia kena kalau orang muda tiba-tiba buat ibadat. Ini hebat. Anak muda sebegini akan dapat bayang-bayang arasy Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Alhamdulillah lah kalau ada anak muda yang boleh seronok buat ibadat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun zakarallahu khalian fafadat aynah. Seorang lelaki yang berzikir mengingati Allah SWT seorang-seorang, diam-diam, lepas tu meniti air mata dia. Orang ni kadang-kadang dia boleh meniti air mata bila dia berzikir dekat masjid. Bila dia jadi pak imam, orang pakat-pakat dengar dia menangis. Okey lah, tak apa macam tu, tak ada masalah sangat. Tapi lagi power macam mana bila dia seorang-seorang. Duduk rumah seorang ataupun mari masjid pukul 2-3 pagi, orang tak ada kat masjid dia berzikir subhanallah, subhanallah, lepas tu menangis ingat dosa-dosa yang dia lakukan.
orang sebegini ni akan dapat bayang-bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak bagi menitik air mata ni, wallahu a'lam. Hati manusia kalau dia bersih, insya-Allah, kalau dia ingat dosa dia yang dia lakukan kepada Allah, dia boleh menitik air mata dia. Kalau hati manusia bersih. Tapi kalau kita ni duduk fikir dosa tapi tak menitik air mata, ada problem lah tu hati kita. Ingat situ lah, insya-Allah. Orang yang hati dia bersih, dia sensitif dengan nama Allah. Orang yang hati dia bersih, dia sensitif bila dia teringat dosa-dosa yang dia telah lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa bila kita fikir tentang maksiat yang kita lakukan, kita tak menitik air mata, kita kena fikir muhasabah banyak pada diri kita, insya-Allah. Gitu. Banyaklah di Nabi Muhammad SAW sebut orang-orang yang dapat arasy Allah Taala. Antaranya yang nak sebut di sini adalah rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu poin kita. Nabi Muhammad SAW kata ada yang orang dapat bayang arasy Allah Subhanahu wa taala adalah dua orang yang dia berkasih sayang kerana Allah, dia bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Rajulani tahabbani fillah, dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah. Kita ni Syekh, kalau ada kawan kita yang kita sayang, Nabi SAW ajar kita pergi jumpa dia orang, kita kena sebut dekat dia, ana uhibbuka fillah, aku sayang kau kerana Allah. Itu Islam ajar. Kita ni seorang kawan, ni berlaku pada zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW tu ada seorang sahabat, dia pergi jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, aku ada seorang kawan tu, aku sayang sangat-sangat dekat dia. Kata ke Nabi, Nabi kata, kau dah bagi tahu ke dia yang kau sayang ke dia? Tak. Pergi jumpa dia, bagi tahu ke dia. Hamba Allah ni pergi jumpa kawan sebut, ana uhibbuka fillah, aku sayang kau kerana Allah. Nabi ajar. Tapi Malaysia ni jangan buat terang, nanti orang ingat LGBT pula. Problem lain pula timbul kan. Tapi kalau segi asal zaman dulu, memang lagu itulah digalakkan sangat kita buat. Dan Nabi ajar pula dia, ana uhibbuka fillah, aku sayang kau kerana Allah. Bila sebut sayang kerana Allah, bermakna kita tak akan suka kawan kita itu buat maksiat. Itu orang sayang kerana Allah. Bermakna bila kawan kita tu melakukan maksiat, kita akan ada satu sifat untuk nak mengubah dia, nak berhentikan dia daripada melakukan maksiat. Ini dikatakan uhibbuka fillah, aku sayang kamu kerana Allah. Ada orang sayang ni Syekh, dia bukan kerana Allah, dia sayang kerana poket kawan tu duit banyak. Ada. Sayang kenapa? Duit banyak. Kenapa sayang kawan ni? Sebab dia ni YB. Kalau kita kawan dengan dia dapat projek. Ini tak bagus. Ini tak bagus. Yang Islam ajar ni, ana uhibbuka fillah, kalau kita sayang YB kita tu, YB kita buat silap, kita tegur. Itu yang dikatakan ana uhibbuka fillah. Kita sayang pemerintah kita, kita tengok pemerintah kita tu melakukan kesilapan, kita akan tegur dia, kita akan fikir dia tu berhenti daripada melakukan kesilapan tadi. Yang inilah baru dikatakan fillah, sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Islam ni Imam Ibnu Taimiyah dia pernah sebut satu konsep yang disebut sebagai al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Sayang kerana Allah, benci kerana Allah. Bila kita sayang kerana Allah dan benci kerana Allah, kita tak akan benci kerana tubuh badan. Tak. Badan ni kita tak akan benci. Kita tak akan benci orang tu nama fulan bin fulan, tapi kita akan benci bila dia melakukan kesilapan. Bila dia melakukan kesalahan, bila dia melakukan maksiat, kita akan benci maksiat yang dia lakukan. Tapi dia sendiri tu kita tak akan benci. Nampak? Ini dikatakan al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang dapat bayang-bayang arasy Allah Taala ni, dia ni sayang sesama dia orang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, yang ini pertemuan yang terpuji, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah nyatakan. Rupa-rupa ada satu lagi pertemuan yang terkeji. Macam mana dikatakan pertemuan terkeji? Ni Allah Taala sebut dalam ayat kita baca, iaitu pertemuan di antara orang munafik dengan orang yang beriman. Dia pergi jumpa orang beriman bukan kerana iman. Dia berjumpa dengan orang beriman sebab dia nak berlakon. Dia nak pamerkan macam dia tu beriman sangat, walhal tidak beriman pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasalah orang munafik macam tu, dia nak pamerkan macam dia baik tau. Orang nak pamerkan diri dia baik dengan mengungkapkan benda-benda yang baik, walhal dia ni tak baik, biasa. Zaman dulu pun dah berlaku dah, zaman sekarang pun lagi berlambak berlaku. Zaman dulu antaranya kita bisa dengar ada satu geng
Ada satu kelompok namanya Al-Khawarij. Al-Khawarij ni golongan yang keluar daripada pemerintahan Ali bin Abi Talib. Bukan sekadar keluar, bahkan dia orang mengisytiharkan Ali bin Abi Talib ni kafir. Ali tu saya dia kata kafir, bukan Ali kafir. Ali kafir boleh minum. Kafir. Dia kata Ali tu kafir, dia kata Ali tu terkeluar daripada Islam. Ada. Golongan ni dia panggil sebagai golongan Khawarij daripada kalimah kharaja. Kharaja mana keluar. Khawarij maknanya keluar daripada pemerintahan Ali bin Abi Talib dan melawan Ali. Dan diorang ni pula ada akidah diorang sendiri. Antara akidah diorang ni, diorang mengatakan orang yang buat dosa besar ni kafir. Orang buat dosa besar ni kafir, kata Syekh. Kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang zina tu tak kafir lagi. Berdosa lah, kena bertaubat. Tapi dia tu kafir ke, terkeluar dari Islam ke? Tak terkeluar dari Islam, Muslim lagi. Cumanya dia ni berdosa besar, wajib dia bertaubat. Macam tu. Boleh ke puak-puak Khawarij ni, orang berzina tu kafir? Boleh ke dia? Ni golongan-golongan duduk dalam Islam lagi ni. Golongan-golongan yang mendakwa Islam, tapi dia orang punya pemahaman tu teruk sangat, pelik sangat. Berzina tu kafir, mencuri tu kafir, bunuh orang tu kafir, semua kafir. Pelik, orang berzina kafir. Dan dia orang ni hidup sampai era pemerintahan pada era Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu orang yang mengasaskan mazhab Hanafi. Imam Hanafi ada satu cerita tau berkait dengan puak-puak Khawarij. Satu hari Abu Hanifah ni kat masjid, dia berehat lepas belum mengajar, tiba-tiba datang tanya Khawarij. Dia ambil pedang tu, dia letak kat tengkuk Abu Hanifah. Dia pergi tanya soalan pada Imam Abu Hanifah. Aku nak tanya soalan pada kamu. Perempuan ni dia berzina, dapat anak. Perempuan ni mukmin ke kafir? Soalan ni. Perempuan ni mukmin ke? Dia nak suruh Abu Hanifah ni jawab kafir. Sebenarnya Abu Hanifah kena jawab mukmin. Sebab orang tu berzina je, bukan kafir pun. Tak keluar dari Islam lagi bila melakukan dosa besar. Dia nak Abu Hanifah ni jawab kafir. Kalau Abu Hanifah jawab mukmin, dia nak pancung pada Imam Abu Hanifah. Ni kelompok Khawarij hidup pada zaman Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kata, pedang kau letak kat tengkuk aku tu menyebabkan hati aku ni terganggu tau. Aku nak jawab ni, tak nak jawab sebab pedang dekat tengkuk aku ni. Kau buang pedang ni, aku jawab. Tak nak. Jawab juga. Kalau kau tak jawab, kalau kau jawab, kalau kena jawapan, aku selamatkan kau, dia kena pancung. Tapi kalau tak kena jawapan, aku pancung melenggang. Abu Hanifah ni fikir macam mana nak bagi jawapan yang Abu Hanifah ni tak kena pancung bila jawab. Okeylah, Abu Hanifah kata, soalan kamu apa dia? Dia tanya. Dia kata, perempuan ni dia berzina dan dapat anak. Perempuan ni mukmin ke kafir? Abu Hanifah tanya balik soalan pada dia. Tak, dia tu mukmin ke kafir perempuan tu? Mukmin. Dah, kamu jawab, bukan aku jawab. Kata Abu Hanifah kan, bukan aku jawab, kamu jawab. Kamu kata mukmin, bukan aku kata. Selamatlah Imam Abu Hanifah daripada kena sembelih. Cerita dia Syekh. Dia yalah, nak menjawab ni kena pandai juga sebenarnya. Dia semua soalan ni tak wajib dijawab, kecuali soalan bukan nakir. Tu je wajib dijawab. Yang lain tu nak jawab pun tak apa, tak jawab pun tak apa. Dan kadang-kadang ada orang tanya kita kena jawab. Dan jawapan tu kadang-kadang kalau silap jawab, kita kena balik. Last sekali kita terpaksa pandai menjawab. Kalau tak pandai menjawab, kita kena balik. Ada. Macam contohlah, minta maaf cerita. Tok Guru Nik Aziz. Ni Tok Guru Nik Aziz. Anda bukan nak cerita Nik Aziz tu. Nak cerita ada satu kisah yang berkait dengan orang tua ni. Tok Guru Nik Aziz ni, dia mula-mula sekali, dia balik daripada Mesir. Dia kata dia ada berlaku 2-3 dilema tau dalam pemikiran dia. Iaitu, dia dah tengok kebiasaan orang Melayu di Kelantan bila buat majlis kesyukuran dapat anak, ataupun kita bagi majlis tahnik, cukur kan, dapat anak hari ke-7 kita buat tahnik dekat anak kita, lepas tu kita cukur kepala. Orang Kelantan ni bila tahnik, lepas tahnik dia akan selawat berdiri. Tok Guru Nik Aziz kata dia tak pernah jumpa masa belajar di India, di Pakistan, di Mesir, dia tak jumpa budaya berselawat berdiri. Tapi orang Malaysia, Melayu kita tak buat. Bukan sekadar tu, bahkan benda tu tak ada pula dibuat oleh Nabi, sahabat Nabi dulu. Jadi macam mana dia nak buat supaya orang jangan berdiri, duduk? Macam mana nak buat? Dia fikir-fikir, last sekali bila orang selawat berdiri, dia duduk. Sampai orang tanya, Tok Guru, kenapa Tok Guru duduk? Dia pergi tanya balik, dah kamu berdiri tu kenapa? Dia tanya. Kawan tu tak ada jawapan. Jadi tak apalah, duduk. Kata dia. Dia kena bagi jawapan macam tu. Satu. Yang keduanya, kebiasaan orang Melayu kita sekarang pun ada lagi, walaupun dah agak kurang. Lepas sembahyang jemaah, kita berdoa selalunya 2 kali. Sana, Abi walhamdulillah rabbil alamin, al-Fatihah kan. Lepas doa pula.
Dua kali doa. Soalan ni, kenapa dua kali doa? Kenapa dua kali doa? Adakah Nabi Muhammad ni doa dua kali? Soalan. Adakah sahabat Nabi dulu pernah doa dua kali lepas sembahyang? Soalan. Adakah imam-imam mazhab dulu bila doa dua kali? Soalan. Kita pergi kat Mekah, Pak Imam Mekah doa pun tak ada. Habis sembahyang beram belah pergi macam tu je kan. Tak ada doa-doa pun. Jadi Tok Guru ni Aziz ni cerita, dia kata macam mana nak bagi doa dengan dua kali. Doa sekali cukup, tak payah dua kali. Last sekali dia doa sekali, tak buat dua kali. Dia pergi doa sekali, tak buat dua kali. Bila dia buat doa sekali, sampai orang tanya, Tok Guru, kenapa Tok Guru doa sekali? Jadi tanya balik, dah kamu doa dua kali tu kenapa? Orang tu fikir, juga kan. Jadi kita doa lah sekali. Kata Tok Guru. Ni cerita jawab, tapi kena pandai menjawab. Betul tak? Kalau tak kena cara jawab, kau lingkup. Betul? Sebab problem era Tok Guru ni Aziz mula-mula sekali balik di Mesir, daripada Mesir ke Kelantan, itu dia mengajar satu kitab, nama kitab Fiqhus Sunnah, tulisan seorang ulama daripada Mesir namanya Said Sabiq. Dalam kitab tu dia agak lain sikit lah, dia tak biasa dengan kebiasaan orang kita dalam melakukan amal ibadat. Antaranya adalah dia ada sebut tentang hukum makan tupai, boleh ke tidak. Kita ni tak pernah makan tupai tau. Bila sebut makan tupai, termenung orang kita. Boleh ke Tok Guru ni Aziz, dia kata makan tupai ni tak apa. Makan tupai ni tak ada masalah apa pun. Makan tupai ni boleh, sebab tidak ada nas yang mengharamkan makan tupai. Dan kalau kita tengok, tupai ni tak ada nas mengatakan haram, satu. Yang kedua, tupai tu, makanan yang tupai makan tu pula makanan yang elok. Dia makan buah-buahan kan. Kenapa kita boleh haramkan makan tupai, tetapi kita tidak haramkan makan ayam kampung? Sebab ayam kampung punya makanan lagi teruk daripada tupai. Ayam kampung ni katak pun rembat. Betul kan? Tapi kita makan ayam kampung, tapi kita tak makan tupai. Tak apalah, Tok Guru ni Aziz punya statement lah. Bising satu Kelantan. Bising satu Kelantan. Dia pelik lah, tak pernah dengar. Dia hal tu. Sampailah cerita ada seorang orang ni, dia pergi dekat rumah Tok Guru ni Aziz. Dia bawa tupai seekor, dia bagi orang tua tu tupai. Nak suruh kawan tu makan tupai. Tak ada kerja tau. Ni orang panggil problem dalam memahami fiqh. Tak apalah, tu dulu pun cerita lah. Sekarang ni orang dah agak keterbukaan sikit bila bicara tentang soal fiqh. Kita dulu kalau fiqh Syafi'i. Kalau Hanafi dia air kasi lain, dia mazhab Hanafi ni kan. Kita tak boleh tengok orang dulu kalau sembahyang, pasal dulu tasyahud jari dia bergerak. Oh, tak boleh. Kalau orang jari gerak ni Wahabi, kata dia. Bukan Wahabi tau, yang gerak jari ni mazhab Maliki. Mazhab Maliki yang sembahyang gerak jari ni. Yang gerak jari ni mazhab Maliki. Wahabi dengan Maliki jauh dulu Maliki. Wahabi ni mari kemudian dah. Yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Dia kemudian sangat dah. Duduk dekat kita dah. Tu Muhammad bin Abdul Wahab. Imam Maliki Nuh, zaman tabi'in Nuh. Imam Maliki tu aja ada gerak jari. Boleh ke kita orang sembahyang gerak jari? Wahabi ni. Bukan Wahabi, Maliki. Apa lagi orang Melayu kita? Kalau sembahyang tak ada kunut subuh, Wahabi. Bukan Wahabi. Kunut subuh ni Syafi'i je ada kunut subuh. Mazhab dia tak ada kunut subuh. Pakistan, orang Pakistan ni bermazhab Hanafi, mana ada kunut subuh? Dekat Maroko, orang mazhab Maliki tak ada kunut subuh. Di Mesir, orang Mesir ni macam-macam mazhab lah. Sana tu kadang-kadang buat kunut, ada buat tak buat kunut. Anak belajar Pakistan ni mazhab Hanafi. Belajar dengan ulama mazhab Hanafi. 4 tahun duduk Pakistan, 4 tahun tak buat kunut subuh. 4 tahun Syekh tak buat kunut subuh. Balik Malaysia, orang subuh semain subuh tu orang tolak jadi Pak Imam, agak-agak jadi apa? Jam lah. Kan kita pun jadilah imam semayang elok hari tu tak buat kunut subuh sebab 4 tahun tak buat. Terlupa kunut subuh sebab 4 tahun tak pernah buat. Bila tak buat, habis semayang, tak apalah, dia tak bising. Kita balik rumah, kita mari semayang zuhur, dah bising dah dekat surau. Ustaz Wanji ni Wahabi sebab tak buat kunut subuh. La ilaha illallah. Wahabi kat mana tak tahu, aku pun tetap palekok Wahabi mana. Orang yang tak buat kunut subuh di mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak buat kunut subuh. Mazhab Maliki tak buat kunut subuh. Mazhab Hanbali tak buat kunut subuh. Yang buat kunut subuh ni Syafi'i. Ni kita punya mazhab kan. Tak timbul masalah Wahabi. Cuma ni Muhammad bin Abdul Wahab tu, dia tu bermazhab Hanbali. Sedang elok tak buat kunut subuh. Tu ya. Nampak dia beza dia tu. Dia Wahabi ni bukan mazhab tau. Wahabi ni bukan mazhab. Ada orang kata Wahabi ni mazhab. Tak, dia bukan mazhab. Mazhab tu lah yang Syafi'i, Hanafi, Hanbali tu mazhab.
Wahabi ni satu aliran gerakan dakwah yang timbul dekat negara Saudi tu, dan cara dia dakwah tu keras. Orang tak boleh terima cara dia. Memang sesuai dengan Arab pun keras ni. Orang Melayu tak boleh lah keras. Orang Melayu ni pun, Islam masuk kat tanah Melayu ni pun dengan cara raja masuk Islam. Betul tak? Mana perang kat Malaysia ni, tanah Melayu ni Islam masuk. Dekat negara Arab, Nabi Muhammad dan orang masuk Islam bergaduh, berperang. Betul tak? Berpuluh kali perang. Nak cerita Arab memang keras, orang Melayu tak. Betul? Buktinya kita tengoklah orang Melayu bersilat. Dia nak boleh cepuk orang tu, dia punya bunga punya banyak. Nak boleh kecepuk orang, bersilat dia banyak sangat. Orang Melayu ni bukan jadi keras-keras. Orang Melayu ni style lembut. Dia duk bergaduh dah dengan kawan dia. Zaman dulu lah, zaman sekarang kita tak ada dah budaya ni. Orang dulu Syekh duk bergaduh-gaduh ni, dan duk bergaduh tu dah lagi dia berpantun. Bergaduh tu dah lagi dia berpantun. Duk tengah bergaduh tu dia boleh fikir nak rangka pantun dalam kepala otak dia. Punya lembutnya orang Melayu ni. Orang Melayu ni lain. Orang Arab ni kalau kita nak tegur berdepan, fine, tak ada masalah orang Arab ni. Ana naik bas masa belajar Pakistan. Nak kawan nak duduk serumah dengan Arab Palestin masa belajar di Mesir. Masa duduk di Pakistan, duduk kawan dengan orang Oman. Orang Oman, ada orang Arab Oman. Duduk kawan. Pergi duduk berjalan sekali dengan kawan orang Oman. Naik bas dengan geng Pakistan. Duduk dengan orang Oman tadi. Bila naik bas, orang Pakistan asal rokok tau. Kita malam asal rokok tu. Jadi isap rokok. Bila isap rokok, berasa rokok. Kita kat belakang tak larap tepih asap rokok. Tak legi kita pun dengan asap rokok ni, pening kita pun. Jadi kawan kita yang Oman duk tengok kita ni pening asap rokok dah tepih-tepih. Arab ni boleh cuik kawan tu. Rokok tu dengan isap rokok. Dia boleh tegur depan-depan. Ana tengok Pakistan tu bila kena tegur, minta maaf. Dia padam pi rokok, dia relax. Agak-agak orang Melayu boleh buat macam tu agak-agak. Orang Melayu tak boleh. Orang Melayu pergi sama pula. Ikut aku lah, kau ikut aku. Ni orang Islam ni, orang Malaysia lah ni. Orang Melayu kan. Dia lain. Orang Arab punya style dengan orang Melayu dia tak sama. Dia tak sama. Segi cara pendekatan pun dah tak sama. Memang tak sama. Orang Arab Syekh, dia bergaduh di mesin tau. Bergaduh di mesin sampai pecah muka bergaduh. Bagi tambah, berapa contohlah 20 sen. Bagi 20 sen. Dia kena bayar baki 5 sen. 5 sen dia baki tu. Kawan tu tak ada duit 5 sen. Dia kata tak apa, lepas ni sampai aku bagi. Tiba-tiba kawan tu terlupa 5 sen. Dia pun nak turun. Dia kata, 5 sen aku mana 5 sen aku? Dia kata, aku dah bagi dah. Dia kata, mana tak bagi lagi. Dia bergaduh 5 sen. Pom-pam bergaduh. Kawan ni bagi penumbuk sebiji. Ambil kau 5 sen penumbuk. 5 sen penumbuk. Pak Arab duk bergaduh, pongkang duk bergaduh. Datang seorang Pak Arab tengok, dua duk bergaduh ni. Arab seorang pergi kat tengah, pergi selawat pada Nabi. Sallu ala Nabi. Korang berdua duk bergaduh ni, tolong selawat pada Nabi. Dia dengar selawat pada Nabi, berhenti sekejap, tolong berpeluk balik. Tu, berselawat Syekh boleh berpeluk. Kita agak-agak berselawat jadi tak selawat. Tak jadi apa tahu tak? Tak jadi apa, tak payah cerita selawat. Ambil Quran, celup dalam air, rebus bagi minum, tak jadi apa juga. Itu cerita orang Melayu, orang Arab. Dua keadaan yang berbeza. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab dia timbul kat negara Arab pun. Memang keras, style dia keras. Soal haram ni bid'ah, haram bid'ah, style Arab. Tak payah cerita dulu, sekarang pun macam tu. Betul tak? Pergi ke Mekah, kita tengok Mekah macam mana Pak Arab tu. Kau buat silap sikit, dia sound situ terus tu. Pompang dia syarah. Kita tak faham pelekong. Tak tahu pelekong. Apa dia pula mamat ni kecek kan. Kita tak tahu cakap apa. Tapi kau sedap lah di syarah tu. Boleh ke Pak Arab. Arab memang macam tu. Orang Melayu lain. Orang Melayu ni lain. Sebab tu orang Melayu ni dia tak boleh terima yang agak keras-keras sikit. Tak boleh gini direct dia tak boleh. Orang Melayu kita kan. Jadi bila ada yang bawa style lain sikit, dia terus Wahabi ni Wahabi. Padahal bukan Wahabi pun. Mazhab lain. Mungkin mazhab Hanafi, mungkin mazhab Maliki, mungkin mazhab Ambali, bukan mazhab Syafi'i je. Disebabkan lain terus tuduh sebagai Wahabi. Ini problem orang Melayu. Dia bukan problem Islam. Dia problem orang Melayu dalam memahami fiqh. Kita orang Malaysia pun sebenarnya tak berapa nak Syafi'i juga, tak payah nak belagak Tak payah nak belagak, tak berapa nak Syafi'i. Kita ni mazhab PE. Tahu tak? Bukan mazhab Syafi'i, mazhab PE. Bayar zakat fitrah mazhab Syafi'i mesti beras, mesti makanan yang mengenyangkan. Malaysia beras lah. Kalau negara Arab gandum kan, mesti makanan yang mengenyangkan. Kenapa bayar dengan duit? Duit di Syafi'i ke? Duit bukan mazhab Syafi'i. Yang bayar zakat fitrah mengenakan duit itu mazhab Hanafi. Kita pun dah campur dah mazhab. Tak berapa nak Syafi'i. PE tahu mazhab PE? Mazhab PE tahu PE? Tengok cerita Mami Jaro.
Kalau tengok mesti tahu. Kan? Tu cerita dia. Tapi tak payah nak belagak lah. Mesti Syafi'i, tak payah. Kadang-kadang kita sendiri tu pun tak berapa nak Syafi'i juga. Betul Syekh. Ustaz-ustaz kita sekarang ramai dah mengaji luar negara kan. Belajar Pakistan, belajar Mesir, belajar Jordan, belajar Madinah, belajar macam-macam tempat dalam belajar. Jadi bila ustaz seorang pergi kuliah, cara dia kupas cara Syafi'i. Ustaz yang kedua kuliah, cara kupas cara Hanafi, kan? Biasalah tu. Dan kita pun kena alhamdulillah, ada khilaf ulama, dia merupakan satu rahmat bagi kita, kemudahan. Kan? Bila banyak mazhab ni dia banyak senang tau. Kalau satu je mazhab, susah sudah nak beramal. Cukup susah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, barang siapa yang teroka tanah tu terus jadi milik dia tanpa dapat geran daripada kerajaan. Hanafi letak syaratkan geran baru jadi milik kalau kita teroka tanah. Di Malaysia ni kena pakai mazhab Hanafi, tak boleh pakai Syafi'i. Kalau pakai Syafi'i habis tanah orang, kena rembat. Betul. Kalau pakai cara Syafi'i habis tanah orang, kena rembat. Sebab tempat kita dah ada geran pun orang rembat tanah. Ada geran pun orang rembat. Tak syaratkan geran, lagilah kena rembat. Betul tak? Hanafi kata kena ada geran. Imam Hanafi. Kalau kita ni kata-kata mazhab Syafi'i, kita nak pakai Syafi'i dekat Malaysia dari sudut bab teroka tanah, lingkup, cairlah aku cakap. Lingkup, terpaksa cara pakai cara mazhab Hanafi. Alhamdulillah, nak gambarkan mazhab itu, perbezaan khilaf di kalangan ulama itu satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah kita jadi orang yang boleh kenal banyak mazhab. Alhamdulillah. Anak kalau ngajar fiqh, anak tak suka tertakluk dengan satu mazhab. Sebab kalau tertakluk dengan satu mazhab, mulalah dia nak kata orang lain tak betul. Ada ni. Dia tolak seorang Pak Imam. Pak Imam tu Bangladesh. Bila Pak Imam Bangladesh, dia tak baca bismillah, baca Fatihah. Dia Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah tak ada. Dia mula nak sound Pak Imam tu. Apa Pak Imam tak baca bismillah, sembahyang tak sah. Yang Pak Imam tu, yang Bangladesh tu, dia belajar dekat negara sampai master PhD bidang Quran hadis. Ambil kau. Kawan tu pergi syarah baca hadis patah, jam nak jawab pada muka. Anak cerita ni kisah tau. Berlaku kat Sungai Buloh. Pak Imam kita lah, Pak Imam. Tak apalah Pak Imam tu. Tapi Pak Imam diri dia rasa dia sorang dia betul. Dia rasa orang lain tak betul. Problem tu. Satu hari ni ada seorang Bangla ni, kita tolak jadi imam. Bangla jadi Pak Imam. Pak Imam tu tak lambat. Dia pun semayang belakang Pak Bangla tu. Semayang Pak Bangla tak baca lah bismillah. Dia Allah Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Hanafi. Bangladesh ni tu mazhab Hanafi kan. Dia pun terus Alhamdulillahirabbil alamin, bismillah tak baca. Habis semayang, dia pergi mengumpat ni Pak Imam. Tak sah, semua kena semayang lain. Sebab Bangla tak baca bismillah. Ui, sedap kau syarah. Padahal kawan tu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi memang tak baca bismillah. Saya cerita Bangladesh, Pak Imam Mekah tu memang tak baca pun kat Mekah tu. Di Masjid Mekah tu, kenapa Pak Imam baca bismillah? Baca ke tak baca? Ya Allah Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Tak baca. Ustaz dia baca. Mana kau tahu? Dia baca perlahan. Mana kau tahu dia baca perlahan? Memang dia tak baca. Memang tak baca. Sebab dalam mazhab dia memang tak ada bismillah. Nampak? Jadi khilaf di kalangan ulama, hormat je, selesai masalah. Kita orang Syafi'i nak ikut semayang belakang orang mazhab Hanafi, boleh, tak ada apa pun. Orang mazhab Hanafi nak semayang belakang mazhab Syafi'i, boleh, tak ada masalah apa pun. Kalau kita ni orang yang ustaz lah sebagai contoh, guru-guru, kita ni biasa dah buat semayang tak baca qunut subuh. Tapi kalau mari tempat yang ada baca qunut subuh, kita kena buat. Sebab kalau tak buat nanti bergaduh. Kan? Kita orang yang mengaji tak apa, orang tak mengaji tu. Dia tengok, sudah ustaz tak buat qunut pula. Wahabi pula dapat gelaran. Kan? Kecuali lah kalau ustaz tu tak ingat. Kan? Itu cerita lain. Tapi kalau orang di situ buat qunut, kita jangan buat. Kita kena buat kalau orang situ buat qunut. Tapi kalau kita pergi di tempat orang tak buat qunut, orang tolak kita jadi imam, kita jangan buat. Sebab kalau kita buat, problem pula pada makmum yang tak buat. Betul tak? Contohlah kita ni orang mazhab Syafi'i di Indonesia, pergilah duduk kat Pakistan. Sampai kat Pakistan tu datang masjid, orang tolak kita jadi pak imam kan. Kita bila subuh jangan buat qunut subuh. Sebab nanti temenong gini Pakistan tu. Nepal ni ada doa-doa pula kan. Jangan jangan. Dia kena pandai lah. Dah kena belajar, tak banyak sikit pun mazhab orang kena belajar. Habis aku cerita pasal mazhab lah pula ini. Aku nak cerita tafsir. Tak apalah, cerita sampai habis dah cerita ni kan. Kita kena belajar lah walau tak banyak, supaya tak gelabah. Anak buat misal contoh anak belajar Pakistan ada 2-3 benda problem. Mula-mula sekali sampai Pakistan. Sebab kita tak tahulah problem dia. Tapi lama-lama okey. Antaranya mazhab Hanafi ni, bila kita duduk tasyahud akhir, kita jatuhkan punggung kita, kaki kita keluar tu kan.
Yang tu dalam mazhab Hanafi khusus untuk orang perempuan. Orang lelaki tak ada. Orang lelaki kena duduk macam tasyahud awal. Walaupun tasyahud akhir sekali. Nampak Ini cara mazhab Hanafi, lelaki dan perempuan. Kita ni Syafi'i. Kita pergi semayang dekat Pakistan, kita duduk tasyahud akhir, jatuh punggung. Habis semayang, gagak orang Pakistan kata apa kat kita? Habis satu masjid paling kat kita tengok. Dia ingat kita pondan. Habis problem kan? Lepas tu kena faham juga mazhab dia, walaupun tak banyak. Kena standby lah. Apa lagi? Mazhab Hanafi ni bila kita semayang jemaah, dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bila sebut dallin, kita pun amin ramai-ramai kan. Amin tu berjamaah dan suara berbunyi. Dalam mazhab kita, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, kecuali Hanafi. Hanafi ni Pak Imam dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin tu masing-masing. Amin tu masing-masing, diam. Masing-masing baca amin perlahan, tak baca berjemaah. Faham? Tu mazhab Hanafi. Ana sampai di Pakistan, semayang jemaah, Pak Imam Pakistan ni baca sedap. Serius cakap sedap. Pak Imam Pakistan ni, dia setiap masjid tu Pak Imam mesti Al-Hafiz. Tu hebat Pakistan. Dan setiap masjid mesti ada sekolah tahfiz. Tu di Pakistan. Kan? Beza dengan kita. Kalau kira sana, masjid paling haprak sekali lah. Haprak dah masjid tu, tengok bangunan pun tahu pun nak siap. Tapi ada sekolah tahfiz dalam tu. Ada yang terkejut. Tu Pakistan. Kita pergi semayang dekat situ, Pak Imam tu baca sedap. Dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ni duk biasa amin kuat-kuat. Kita pedagah amin seorang itu. Doa. Min tak keluar. Tu kita kan. Habis semayang saya mau tengok kita. Biar kita mula rasa aku ni macam alien yang datang daripada bulan. Mula rasa macam tu kan. Lepas tu pergi mazhab negara orang, tahu sikit mazhab dia. Supaya apa? Supaya kita tidak lihat sebagai ganjil di negara dia orang. Kena faham lah, insyaAllah. Kalau pergi Mesir tak ada masalah. Sebab di Mesir ni, diorang ni selalu banyak bercampur-campur mazhab. Tapi kalau macam pergi di Pakistan, di India, di Bangladesh, jadi memang fokus satu mazhab. Macam kita di Malaysia ni fokus kepada mazhab Syafi'i rahimahullah. Nampak jadi mazhab ni kena tahu jugalah, insyaAllah. Dah cerita mazhab, jauh pergi mazhab ni. Aku pun cerita benda lain ni. Anak pun tak faham kenapa boleh pergi ke mazhab hari ni. Tak, masih cerita balik. Tak. Jadi kita nak gambarkan di sini, orang ni dia terpaksa mempamerkan kebaikan apabila dia melakukan kesalahan. Tujuan apa dia? Tujuannya supaya orang tak nampak yang dia tu jahat. Jadi tindakan ni pernah dilakukan oleh satu golongan namanya Khawarij. Cerita Khawarij tu daripada Khawarij tu sesak pergi pahaman tadi kan. Okey, Khawarij ni dia lawan Sayyidina Ali tau. Dia pergi lawan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Duk lawan sangat Sayyidina Ali. Dia ni fikir macam mana nak bagi yang itu betul. Nak pamerkan macam diri dia orang betul, dan dia nak pamerkan macam Ali tu tak betul. Akhir sekali dia pergi ungkap satu ayat Quran sebagai label yang dia orang gunakan, iaitu ayat Quran yang berbunyi inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Padahal dia lawan Ali. Dalam keadaan dia melawan Ali, dia nak pamerkan dia betul, dia guna ayat Quran. Menggunakan ayat Quran untuk menegakkan kesesatan. Ni berlaku. Siapa golongan ni? Namanya Khawarij nama dia. Ali bin Abi Talib ni bila dengar dia ungkap inil hukmu illa lillah, bila dia orang pergi berimpun ramai-ramai nak pergi lawan pemerintahan Ali, dia bawa Quran. Dia junjung Quran, lepas tu ungkapan dia orang inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali bin Abi Talib kata apa? Kalimatuhu al-haq wa arada biha batilun. Kata Ali bin Abi Talib, kalimah itu betul, yang dia ungkap itu betul, tapi yang dia kehendaki itulah kebatilan. Nak gambarkan orang munafik tu betul lah. Orang munafik ni, diorang ni dah salah. Diorang dah tak betul. Tapi macam mana diorang nak pamerkan macam diorang ni betul? Caranya adalah diorang tunjuk macam diorang betul. Diorang tunjuk diorang ni macam Islam, padahal hati diorang tidak Islam. Yang Allah Ta'ala kata, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang mereka ni bila cakap kami ni beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, Allah Ta'ala kata tak, korang sebenarnya tak beriman. Ini beza orang munafik dengan orang bertakwa. Orang bertakwa ni hati dia beriman, di luar pun nampak beriman. Ini orang bertakwa. Orang munafik luar nampak iman, tapi hati tak beriman. Dan tu kenapa dia pamerkan iman? Cover line. Nak pamerkan macam dia baik, walhal tak baik pun. Antara tindakan itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, iaitu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna.
Dia pergi jumpa orang beriman, dia kata amanna. Nampak cara kata orang munafik di hadapan orang beriman. Tapi problem dia, kata Allah Ta'ala, wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila dia pergi jumpa dengan setan-setan dia orang, dia pergi jumpa setan, lalu dia akan mengatakan, sesungguhnya kami bersama dengan kamu dan kami terhadap orang beriman itu hanya main-main sahaja, kata orang munafik. Siapa yang dikatakan syaitan di sini? Asy-syayatin. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Bila mereka menyendiri dengan syaitan mereka. Syaitan di sini mengikut ulama tafsir merujuk yang pertama kepada orang Yahudi. Orang Yahudi bermakna orang munafik ni dia pergi jumpa orang Yahudi, dia akan cakap dia ni bersama dengan orang Yahudi. Dan ada tafsiran lain mengatakan, yang dikatakan syayatinihim di sini adalah kepala-kepala kafir Quraisy pada ketika itu. Macam Abu Jahal. Dia orang ni lawan. Dia orang ni nampak macam kawan dengan Nabi SAW. Nampak macam lawan Abu Jahal, macam lawan Abu Lahab, macam lawan orang-orang kafir ni. Tapi nampak lawan dia. Lepas tu duduk belakang, bila orang Islam tak nampak, dia kawan baik. Ni Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Ayat Quran ini menjadi dalil bahawasanya syaitan ini bukan tertumpu kepada jin sahaja. Ni ayat Quran jadi dalil. Sebab Allah Ta'ala kata wa idza khalau ila syayatinihim. Apabila orang munafik itu menyendiri dengan syaitan-syaitan mereka. Orang munafik itu orang, dia bukan jumpa jin, dia pergi jumpa orang lah. Orang Yahudi. Orang Yahudi yang diorang mempertahankan keyahudian diorang dan diorang melakukan penindasan kepada orang lain, orang itu dipanggil sebagai syaitan. Orang kafir yang melakukan penindasan kepada orang lain, buat kezaliman, orang itu dipanggil sebagai syaitan. Bukan sekadar orang kafir dan orang Yahudi, orang Islam sendiri yang melakukan kerosakan, yang buat penindasan, yang melakukan kezaliman, orang Islam itu juga dikira sebagai syaitan. Yang jahat setan. Senang nak faham. Yang jahat setan. Imam At-Tabari dia sebut dalam kitab tafsir At-Tabari, syaitan adalah kullu mutamarridin minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai'in fa huwa syaitan. Semua yang jahat, jin ke dia, manusia ke dia, binatang ke dia, kalau jahat setan. Setan masalah. Setan. Orang munafik ni, dia jumpa orang beriman, nampak beriman. Dia jumpa orang jahat, dia sekali jadi jahat. Lepas tu dia nak pamerkan macam dia tu bagus sangat. Macam mana? Allah Ta'ala kata dalam Quran, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Hai orang-orang kafir, hai orang-orang yang lawan Allah, hai orang-orang jahat, sebenarnya kami bersama dengan kamu. Dan tu kalau kamu nak bercakap orang Islam kata amanah tu, ya tu kamu main-mainkan sahaja. Kami perolok-olokkan sahaja. Nampak orang munafik, dia pandai bermuka-muka. Ni orang munafik. Bijak Syekh. Orang munafik ni bijak, betul. Orang munafik ni kita tak nafikan, memang dia orang bijak. Tapi dia orang bijak dalam melakukan benda yang tak betul. Kita kena jadi bijak. Kita orang Islam jadi bijak. Jangan pula, nampak orang munafik ni bijak, maka kita kena jadi bodoh. Jangan fikir macam tu pula. Bangang pula fikir macam tu kan. Orang munafik ni bijak, tapi dia gunakan kebijakan untuk menegakkan kebatilan. Kita orang Islam kena bijak dalam menegakkan kebenaran. Ini penting kebijakan ni perlu kita berlawan untuk melihat Islam tertakbir di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak nak jadikan kebijakan itu digunakan untuk menjatuhkan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Insya-Allah. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wallahu a'lam. Syukurlah wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami ini baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina azabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum.